InsyaAllah hari ini kita akan masuk share tak lagi. Kita akan masuk tajuk kita yang seterusnya, iaitu tentang bab istinja. Mungkin sebelum ni kita dah bagi dah soalan-soalan tentang istinja. Okey, kita akan teruskan lagi. Baiklah. Ya. Boleh. Okey. Jadi kita akan masuk tajuk tentang istinja dan kita akan cuba habiskanlah sampai sebelum bab solat. Sepatutnya kita dah buat exam tapi ada sedikit masalah sebab exam soalan tu kena diluluskan oleh pihak atasan dulu, jadi proses dia panjang sikit. Jadi rumit sikit lah. Jadi apa-apa pun soalan tu saya buat berdasarkan apa yang saya ajar semua. Dia tak ada yang lebih lah. Jadi tak ada masalah. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan masuk tentang istinja. Okey, istinja ni bersuci daripada kencing dan juga berak. Hukumnya adalah wajib. Jadi beristinja sama ada menggunakan air ataupun menggunakan benda yang kesat. Jadi satu benda yang selalu kita mungkin awak dah tahu tapi ramai awak silap. Ingat kalau kita bersih air kencing, tempat dia daripada tempat keluar najis tu sama ada di bahagian kubul ataupun dubur. Bahagian belakang ataupun depan. Bersih air kencing bahagian depan pun dikira istinja juga. Boleh guna air ataupun boleh guna batu. Walaupun ada air masa tu, tak mahu guna air, tapi nak guna batu ataupun benda kesat, nak guna tisu sahaja. Tak ada air tapi nak guna tisu. Boleh. Lepas tu boleh semayang tak? Boleh semayang. Tak ada syarat. Masa ketiadaan air tu hanya untuk tayamum. Jadi yang terbaik, cara yang terbaik adalah kita guna dua-dua. Guna benda kesat dulu, lepas guna benda kesat, barulah guna air. Supaya tangan kita tak kotor ataupun bau. Jadi apa pula hukum kalau kita guna air dulu, lepas tu guna benda kesat pula? Dia ada setengah ulama kata benda tu adalah sia-sia. Sebab apa? Membazir, merugikan waktu, merugikan barang-barang lah. Sebab memang dah terhapus dah bersih dah bila guna air. Jadi syarat untuk istinja dengan batu ni ada beberapa. Dalam ni dia sebut ada 8. Najis belum keluar dari tempat keluarnya, belum kering. Jadi masa najis tu belum kering, kita kesat terus. Bila dah kering, dia akan guna batu, dia akan tinggal kesan. Ia membersihkan tempat, dia tidak meleleh daripada kawasan punggung tu, dia tidak berpindah ke tempat lain, cari kena ke peha ke meleleh ke tak. Dia tidak dibasahi oleh air, alat istinja tu mestilah suci. Tak datang atasnya najis yang lain. Tak ada najis lain pula yang ada atas batu ke tisu ke ada najis lain dah. Kita tambah pula dengan najis kita, tak boleh. Guna 3 batu atau 3 bucu batu. Okey, dalam ni boleh tak kita guna satu batu, lepas kita guna batu tu satu, kita basuh, ambil batu tu kita basuh. Air ada saja nak guna batu. Ambil batu kita basuh. Bila cuci batu tu, kita guna sekali lagi, basuh pula sekali. Nak buat gitu boleh tak? Boleh. Guna satu batu yang ada 3 permukaan pun boleh. Ataupun satu batu kita lepas guna bersih, lepas tu guna pula boleh. Nak buat macam mana? Dia ada satu alat tu memang dia nak guna yang tu saja. Jadi boleh. Jadi masalah ni kita kena ingatlah yang terbaik kalau kita pergi mana-mana ada tisu ke, guna tisu dulu barulah guna air. Okey, adab qada hajat. Yang ni yang ramai yang tak ambil perhatian lah sebab dia rasa duduk dalam tertutup ni tak ada masalah. Jadi yang pertama tempat yang dikhaskan dan terlindung dari pandangan. Okey. Sebab zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat dulu, mereka buang air kat mana? Buang air di padang pasir. Waktu mana? Waktu malam. Jadi Sayyidah Tina Aisyah ke dia akan keluar waktu malam, dia akan pergi buang air ke di tengah padang pasir dengan beberapa orang sahabat lain lah. Jadi waktu-waktu malam
masa ada waktu tertentu tu orang dah tahu orang takkan keluar rumah. Sebab waktu masa tu orang pergi istinja. Dulu pada pasir kan tak ada masalah lah. Duduk kampung-kampung hilang lah. Tak ada masalah. Jadi itu yang dibuat oleh orang dulu. Dan Nabi SAW, antara keistimewaan Nabi adalah kalau Nabi buang air ke, buang air besar ke apa ke, bumi tu akan telang. Nah, Nabi SAW dengan Sayyidah Aisyah, biasa kalau nak pergi buang air besar waktu malam ke apa ke, biasa Nabi pergi dulu. Lepas Nabi pergi, Nabi keluar daripada kawasan tu, Aisyah pula pergi. Setiap kali Aisyah pergi, Aisyah kata, aku tak bau. Tak ada kesan, tak ada bau-bau yang busuk selepas kamu pergi tandas. Nabi kata, setiap Nabi Allah Ta'ala berikan kemuliaan dengan ju'ilatil ard, bumi itu akan telan apa yang bahan-bahan tu dia tidak akan menyebabkan bau busuk. Tu khususiat Nabi. Perkara yang istimewa yang ada pada Nabi sahaja. Okey. Jadi pakai alas kaki. Okay. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk dalam tandas, ketika keluar dalam tandas, keluar dengan kaki kanan. Membaca doa. Baca doa, ingat tak semua doa dia? Siapa ingat doa keluar tandas? Doa keluar tandas simple je. Allahumma azib anni al-azab wa afani. Hilangkan daripada aku kekotoran dan ampunkan aku. Ataupun yang paling mudah, ghufranak. Keampunan bagi moga diampunkan bagi aku. Ghufranak. Jadi sebab apa setiap kali keluar tandas kita guna perkataan diampunkan? Sebab ulama kata kita duduk dalam tandas ni kita tak boleh nak berzikir. Kita ni umat Nabi Muhammad selalu disuruh untuk ingat Allah Ta'ala, suruh berbanyakkan berzikir. Tapi bila masuk dalam tandas kita tak berzikir lah. Kita keluar daripada tandas, kita mohon ampun dengan Allah Ta'ala sebab kita tak mampu nak berzikir dalam tandas. Jadi bila keluar daripada tandas pun kita minta ampun, ghufranak. Itu antara hikmah sebab apa kita doa tu kita baca selepas keluar dari tandas. Tapi kita hari ni tak kira lah. Dalam masjid pun tak berzikir tak. Duduk dalam majlis ilmu pun tak berzikir. Di mana-mana pun hilang dah zikir. Zikirnya selepas semayang sekejap itulah baca doa. Tu je kita tak. Tapi Nabi dengan para sahabat ni setiap kehidupan dia tu adalah zikir. Ada selalu zikir-zikir yang mereka ni amalkan. Yang seterusnya, tutup kepala. Okey, disunatkan kita ni tutup kepala masuk dalam tandas. Walaupun tandas tu dalam keadaan yang tertutup dah. Letaklah apa-apa pun atas kepala. Biasanya budak tadika, budak sekolah pasti ke apa ke, mereka selalu buat. Sebab cikgu dia ajar. Jadi kalau kakak-kakak ke, dia macam pelik lah. Adik-adik kalau tengok kakak ke, marah. Sebab apa tak tertutup kepala ke apa ke. Sebab mereka dah ajar sekolah, dah mereka amal. Sekejap je lah. Lepas tu tak buat. Duduk bertinggung di sebelah kiri, letakkan punggung di atas tumit kiri. Biasa kita sakit perut kan, kita akan tekan tumit perut kiri, belah kiri kan. Biar keluar najis apa tak. Tapi disebut Nabi SAW ni ajar dah kita angkat sikit kaki belah gini supaya dia tertekan perut tu boleh keluar najis cepat. Okey. Sebenarnya di Jepun lah. Ada sebuah tu lah, dia buat kajian lah. Dia buat satu alat, satu rekaan. Memang tandas dia tu dengan keadaan masa duduk tu kaki tu dia akan angkat tinggi belah kiri. Dia ada dah satu set tandas dia macam tempat duduk dia belah kiri dia buat tempat tinggi. Orang Jepun mereka. Mereka tak tahulah hadis Nabi. Cuma mereka buat ni mereka rasa dari sudut sains akan memudahkan. Okay. Kemudian istibrak selepas kencing. Istibrak ni maksudnya kita ni lah. Berdeheng kita buat bunyi sikit. Tekan sikit. Tapi memang apa hukum sebenarnya istibrak tu? Hukum istibrak bukannya wajib. Sunat. Sunat jika air kecil akan berhenti kalau kita istibrak. Kita gitu sikit kan. Dia akan keluar. Ia akan jadi wajib. Kalau dengan kuat sangkaan kita, zon kita, air kecil itu tak akan berhenti melainkan dengan istibrak. Biasa kalau kita tak bunyi pun, kalau kita tekan-tekan kuat sikit pun, dia akan berhenti. Tapi kalau selagi tak kita istibrak, kita tu dia tak akan berhenti. Kita memang yakin macam tu, memang waktu akan jadi wajib. Jadi hukum asal dia, kita kata adalah sunat. Okey. Seterusnya, keluar dengan didahului kaki
kanan. Masuk kaki kiri, keluar di kaki kanan. Semua tempat-tempat yang buruk, tempat yang tak molek, kalau kita nak nak keluar, kita guna kaki yang kanan. Okey. Sekarang ni kita kata tadi kena masuk kawasan tandas tu, macam mana keadaan duduk dalam tandas pula? Okey, kan qada hajat kita tak boleh menghadap ke arah kiblat atau membelakangkan kiblat. Okey, tandas kita macam mana keadaan dia? Tandas kita ni dalam keadaan tertutup. Yang syarat kata tak boleh membelakangkan kiblat, menghadap kiblat kalau tandas kita tu dalam keadaan terbuka. Contohnya memang duduk dalam padang atau padang ke, duduk nak di tandas dalam semok ke apa ke, tak boleh. Dia kena, kalaulah tandas tu dalam keadaan tertutup sekalipun tapi sangat besar. Dia macam dia kata haram menghadap kiblat atau belakang kiblat jika ada dinding tapi jarak antara tempat dibuang najis dengan dinding tu lebih daripada 3 hasta. Sehasta, 2 hasta, 3 hasta. Macam semeter setengah. Besar jarak dia. Haram juga menghadap ataupun membelakangkan kiblat. Ataupun dinding, dekat dinding tapi dinding tu rendah tak sampai 2.3 hasta, 2/3 hasta. Jadi rendah sangat dinding tu, macam kalau kita duduk tu kepala kita nampak semua ni seolah-olah macam tak ada dinding. Jadi haram juga kita membelakang atau menghadap kiblat. Kalau memang tandas rumah kita yang terbaik, sunatlah. Kalau kita dalam keadaan tertutup pun, tak haram. Cuma digalakkan. Tanda kita membesarkan kiblat, ni semua ni, jangan kita menghadap ataupun membelakang kiblat. Kalau memang rumah kita duduk gitu, dah nak macam mana? Antara cara yang dibuat adalah kita pusing sikit lah. Kaki kita ni kita elokkan pusing sikit, jangan direct menghadap ke arah kiblat. Tu antara adab-adab lah dalam tandas. Cara yang makruh berdiri. Nabi SAW kencing berdiri tak? Kalau kencing. Dalam riwayat ada beberapa keadaan, ada 2 keadaan yang Nabi ni kencing berdiri. Satu ketika kawasan tempat nak buang najis tu kotor, Nabi berdiri. Yang kedua ketika Nabi sakit, tak boleh nak duduk. Maksudnya boleh berdiri, kaki dia sakit dan dia kencing berdiri. Hadis yang kata Nabi ni pernah berkencing berdiri adalah hadis yang sahih. Hadis yang kata Nabi SAW kebiasaannya akan kencing dalam keadaan duduk adalah hadis yang agak lemah. Jadi ada orang kata kita ni kena pegang dengan hadis yang sahih. Apa-apa yang Nabi buat kita ikut hadis sahih. Kalau gitu ikut hadis sahih Nabi kencing berdiri. Cuma Nabi kencing berdiri dalam keadaan ada sebab-sebab dia. Jadi kita kena pegang ini. Kalau orang cakap pasal hadis, kalau hadis tu sahih, tak semestinya hadis yang sahih tu kita kena ikut semua, kena dahulukan hadis sahih daripada hadis yang dhaif semua. Sebab kita kena tengok juga peristiwa di sebalik hadis tu. Dia sahih tapi cerita tentang Nabi sakit. Jadi janganlah kita kencing berdiri, orang tanya, mana ni Nabi kencing berdiri? Hadis sahih Nabi kencing berdiri. Tengok alasan cerita di sebalik yang tu yang menyebabkan ulama kata Nabi ni ada kencing berdiri dan dalam kita ni seperti ini sunat kencing dalam keadaan duduk. Kalau kita dah duduk kemudian ada juga kena juga sikit-sikit tepiah kena seluar ke apa ke, tu dimaafkan. Sebab kita dah cuba dah. Ni kalau tak cuba takut dia menyebabkan tak sah pula ibadat kita sebab pakaian kita ni kotor. Cara yang makruh juga bercakap-cakap, berpindah tempat, duduk lama-lama. Cuma kalau kita kata masa makan, biasa mak ayah kita kata kan, time makan, jangan main pindah tempat. Nanti tak molek. Nanti kahwin ramah. Biasa orang kata tak, jangan makan, jangan banyak tempat pindah. Nanti kahwin ramah. Sebenarnya tak ada pun dalam kita tak kata jangan pindah makan semua ni lah. Yang ada tandas je. Jangan pindah-pindah tempat. Sekejap belok situ, kejap belok situ. Mentang-mentang dia pergi kat masjid tu ada 10 tandas, semuanya tandas okey-okey. Duduk situ 5 minit, pergi tandas sebelah pula. Jadi tak itu adalah perkara yang makruh. Kita mengotorkan banyak tempat lah. Lepas tu, ni yang satu yang kita selalu buat. Duduk lama-lama. Kita main handset ke, duduk lama dalam tandas tu adalah makruh.
Duduk lepas tu dalam lubang. Tak boleh sebab lubang takut ada haiwan ke apa ke. Di bawah pokok berbuah, dalam takungan air, dalam kawasan angin bertiup kencang. Yang kata ni lah antara hikmah Nabi. Dalam bab kencing tempat-tempat kawasan larangan ni, kalau kita tengok pakar-pakar dalam bidang alam sekitar Islam, dia akan ambil ni lah. Cara penjagaan Nabi SAW dalam bab alam sekitar. Tengok cara Nabi larang buang-buang air dalam air bertakung ni, buang ni macam-macam, semuanya menandakan yang Nabi ni sangat memelihara alam sekitar. Okay, cara yang haram Assalamualaikum Ustaz. Tadi kiblat tu Ustaz. Ya ada. Yang kat lubang tu lubang yang dekat alam sekitar ke, macam lubang tempat haiwan ke? Di mana-mana yang ada kita nampak jumpa lubang, kita tu nak buang air dalam lubang tu. Takut ada ular, ada apa ke, tak boleh lah. Bukannya masuk lubang yang kita buat. Kalau kita gali lubang nak buang air, tu tak apa. Okey, boleh? Okey, lepas tu di bawah pokok buah-buahan. Dan ni ada tu jugalah, bawah pokok buah-buahan ni maksudnya tempat orang berehat ataupun tempat banyak-banyak buah, kita berehat situ akan menyebabkan kotor lah, menyebabkan orang tak boleh makan buah-buahan. Okey, cara yang haram dalam tempat ibadah. Okey, ada orang kencing dalam masjid Nabi SAW. Tengok hebatnya cara dakwah Nabi SAW. Maksudnya perkara tu yang haram. Lepas tu menghinakan juga. Jadi para sahabat nak pukul dia. Nabi larang. Nabi kata biar dia settle dulu kencing. Sebab apa? Sebab kalau tak akan merebak lah. Dia akan lari ke semua ke habis basah. Biar dia kencing semua dulu. Lepas habis kencing Nabi jumpa. Nabi kata orang Islam dilarang buang air besar dan buang najis di tempat ibadat dia. Jadi orang Badui tu asalnya tak tahu dah. Kalau lepas tu bila dia tahu, dia tengok yang Nabi SAW ni sangat bagus lah dia punya interaksi dia dengan orang, menyebabkan mereka ni boleh suka untuk masuk agama Islam. Jadi banyak benda juga yang berkaitan dengan tempat ibadah ni. Contohnya orang masuk dalam masjid, orang Cina, orang bukan Islam ke masuk dalam masjid, padahal mereka tu najis, banyak barang najis, macam mana keadaan dia. Jadi benda tu dalam Islam dibenarkan orang bukan Islam masuk dalam masjid dengan syarat mereka boleh menjaga cara berpakaian. Bukan kata tutup aurat, berpakaian sopan. Lepas tu mereka ni tak ganggu orang buat ibadat dan seterusnya. Mereka ni orang hak bawa tu kena niat dia adalah supaya niat untuk beri dia dakwah mengenal kehebatan masjid. Bukan nak hina pula. Okey. Sebab Nabi SAW bawa orang bukan Islam, siap tawanan orang bukan Islam ditawan perang, diikat di dalam masjid. Lepas tu dibenarkan. Tempat perhentian manusia atas jalan raya, di kawasan kepunyaan orang, dan lubang yang diketahui ada binatang, atas kubur. Tadi yang makruh tadi dalam lubang, tak tahu ada binatang ke tak. Ini memang confirm ada binatang, tu tak boleh. Atas tulang, atas Al-Quran, membawa ayat Quran, hadis, nama Allah, nama Nabi dalam tandas. Mungkin sebelum ni saya ada sebut, kalau nama Nabi SAW tu macam Nabi kita lah. Nama Muhammad, cincin kita ada tulis perkataan Muhammad, boleh tak masuk dalam tandas? Kita kata kalau cincin ada nama Muhammad, kita tahu tak Muhammad tu Muhammad mana. Kalau memang nama kita Muhammad, memang kita letak cincin tu kita buat sepenuh nama kita, yang tu dibenarkan. Tapi kalau cincin tu bukan sepenuh nama kita, memang cincin tu pakai nama Nabi, hukum dia haram, tak boleh bawa. Kalau nak bawa juga, pusing cincin tu, ada perkataan nama Nabi ke apa ke, pusing ke belakang, betul tergenggam, jangan buka. Kalau rasa tak boleh jaga, ambil sipang, okey semua dah. Okey, cuma kita masuk bab baru iaitu berkhatan. Berkhatan ni adalah sunnah lah. Sunnah manusia memang berkhatan lah. Ni orang Yahudi berkhatan. Bila Islam sampai ke Rom, Raja Rom masa tu namanya Herakle. Herakle ni ataupun kita kata Hercules lah. Dia kata Herakle ikut Alkitab lah. Dia dah mimpi dah
Ialah mimpi yang akan lahir seorang Nabi, dan Nabi itu adalah daripada keturunan yang berkhatan dalam mimpi. Jadi dia ni tanyalah pengikut-pengikut dia. Dia kata siapa dia orang ni kaum mana yang berkhatan. Bila ditanya pedi kata orang yang berkhatan yang mereka tahu adalah orang Yahudi. Lepas tu Raja Herakles kata kita tak bimbang dengan orang Yahudi sebab mereka ada pokok mereka tu memang mereka tak berkembang lah. Tak bukan agama yang besar yang boleh menakutkan. Sebab Herakles masa tu agama Kristian. Lepas tu dia kata ada satu lagi bangsa Arab dia kata yang jauh dengan kita tapi mereka ni adalah bangsa yang berkhatan. Jadi orang Arab ni sebab daripada dulu lagi mereka dah berkhatan. Jadi khatan ni membuang kulit yang menutup hasyafah bagi lelaki dan hujung kelentik bagi perempuan. Itu ada dalam grup kan tanya apa macam mana ni. Jadi ni definisi dia. Hasyafah tu bahagian depan tu apa topi keledar. Okey. Hukum dia wajib lelaki atau perempuan ni dalam mazhab Syafi'i. Jadi sebagian ulama mazhab lain kata hukumnya adalah sunat. Jadi cara dia adalah dengan cara yang disahkan oleh doktor pakar dan tidak menyeksa ataupun tidak menyusahkan orang puan lah. Hikmah dia bersih kemaluan, menghindarkan penyakit dan memberi kepuasan. Okey, bersugi pula. Gosok gigi dikira sebagai bersugi. Hukum dia hukum bersugi. Cuma kalau kita gosok gigi, kita dapat pahala bersugi. Kita dapat, kalau guna kayu sugi betul. Kita dapat pahala gosok bersugi, dapat pahala menggunakan kayu sugi. Nabi guna kayu sugi dia daripada kayu arak. Kayu arak ni adalah kayu sugi yang kita tengok tu lah. Cuma biasa orang guna batang dia tu daripada sejenis pokok lima. Jenis pokok lima. Macam bau pun macam bau lima lah. Siapa kat rumah dia ada pokok limau ke apa ke, dikerak batang limau tu dia bau. Boleh belaka guna buah kurma ke apa ke, boleh. Tu boleh bersugi. Bersugi ni banyaklah rahsia-rahsia dia. Antara ke yang hebat lah, saya tak fokus sini, yang boleh saya cerita tentang Islam ni masuk ke dalam kota sepadang antara China dengan India. Allah SWT. Ada satu bandar tu, Islam masuk dalam kota bandar tu dengan sebab bersugi. Macam mana? Dia kata Allah SWT Muhammad. Kerajaan Islam nak tawan negara tu 2-3 kali lawan. Tiba-tiba tak boleh nak tawan. Rupanya bila mereka kaji-kaji, mereka tengok, rupanya kawasan ada benda yang askar-askar mereka ni tak buat. Mereka ni masih lagi tak amalkan perkara-perkara sunnah Nabi SAW yang mereka amalkan sebelum daripada ni. Jadi kemenangan tu tertangguh. Bila tentera tu tanya, ada siapa lagi yang tak semayang sunat? Semua kata semayang sunat dah. Ada yang tak semayang malam, semua dah semayang malam. Dia kata rupanya mereka ni tak bersugi. Jadi masa tu dia suruh mereka punya tentera ni naik dia cari mana-mana, cari kayu untuk buat bersugi. Dalam ramai-ramai pasukan tu ada daripada perisik-perisik daripada pasukan musuh yang masuk menyelinap. Bila mereka tengok daripada jauh tu, mereka tengok orang Islam sekarang ni sedang banyak pokok semua ni ambil kayu, sedang ratah kayu tu nak asah gigi yang mereka kata. Nak makan kayu. Mereka pun balik cerita kepada ketua mereka. Ni ada dalam sirah memang yang sahih. Mereka balik pada ketua mereka, mereka kata orang Islam sangat ganas. Mereka tak pernah jumpa orang Islam. Mereka ni makan orang. Dan sekarang ni mereka ni sedang membersihkan, mengasuh gigi-gigi mereka, bersiap sedia untuk berperang dengan kita. Jadi mereka rasa takut menyebabkan kalah. Jadi Islam pun dapat masuk, dapat menang tawan kota tersebut. Lepas ni saya bagi tahulah apa nama kota tu, saya tak teringat masa ni. Okey. Jadi hukum bersugi tu adalah sunat. Waktu bersugi, sebelum berwuduk, ketika hendak solat. Dia ada 2 riwayat. Satu riwayat kata siapa-siapa yang disuruhkan kita sebelum solat. Jadi ulama kata maksud sebelum solat tu sama ada sebelum berwuduk ataupun sebelum betul-betul angkat takbir.
Sebab tu kita ada tengok orang orang tabligh kan, ada yang setengah dia tu dia letak kain sugi dalam poket. Sebelum akad takbir semua ni dia akan bersih kan, dia ambil bersugi dulu. Sebab beza antara dua riwayat tu kan. Ketika berubah bau mulut, ketika gigi menjadi kuning, bangun tidur, sebelum tidur, sebelum jimat. Okey, ni berapa tepat lah. Jadi masa berbau tu kita gosok. Kebersihan yang lain, kerak kuku, gunting misai. Jalan kita disunatkan untuk merapikan, rapi ataupun nipiskan misai, panjangkan janggut. Itu yang dibolehkan. Sunat lah. Jadi cabut bulu ketiak, cukur bulu kemaluan. Okey, kerak kuku pula. Kerak kuku ni biasa kita dengar ada sunnah Nabi dan kerak kuku. Jadi secara utamanya sunnah Nabi dan kerak kuku adalah macam biasalah, kita mendahulukan anggota yang kanan dulu. Tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan dulu. Kalau boleh ambil cara belah kanan dulu. Jadi ada beza dua antara cara Imam Ghazali dengan cara Imam Nawawi. Jadi tak ada hadis yang sebut direct cara nak potong kuku, cuma yang sebut kanan je. Jadi kalau macam ada satu pandangan kata guna jari ni, tunjuk dulu, lepas tu jari mana? Tunjuk dulu, lepas tu jari tengah, jari manis, jari anak jari, baru jari ni. Jadi sebab dia kanan gini. Ada yang kata ambil daripada ni kau, 1, 2, 3 kanan. Jadi macam-macam cara, tapi kaedah asal yang kita kata adalah buat kanan. Jadi itu cara yang ulama sebut. Jadi orang kata ni cara ni daripada Nabi. Tak, daripada Nabi mudah je. Perkara-perkara baik semua ni kita mulakan dengan kanan. Gitu je. Okey, wuduk pula. Wuduk ni dari sudut bahasa elok berseri. Kalau waduk barang yang digunakan untuk berwuduk. Waduk tu air. Kalau wuduk tu perbuatan. Kalau wada'ah tu maksudnya bersih. Okay. Jadi dalam syarak maksud dia perbuatan menggunakan air pada anggota tertentu disertakan dengan niat dengan cara tertentu. Wuduk ni ada beberapa kelebihan yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Contohnya, umat aku akan dipanggil pada hari kiamat dengan keadaan ghurram muhajjilin. Ghurram muhajjilin tu maksudnya dalam keadaan tangan kaki dia bersih berseri-seri min asaril wuduk, kesan daripada air wuduk dia tu, air wuduk yang dia lebih tu. Sebab tu kita ni disunatkan untuk melebihkan anggota wuduk ni. Tangan sini biar lebih sini. Biar sebab apa? Sebab hari akhirat kesan air wuduk kita tu akan bersinar-sinar kalau dari jauh orang nampak. Jadi Nabi boleh nampak mana umat dia nak bagi syafaat ni. Umat dia adalah kesan air wuduk dia di kepala, di muka semua ni ada bersinar-sinar, mereka akan dapat syafaat. Itu kelebihan kita ni disuruh melebihkan anggota wuduk. Dan satu lagi, lepas kita berwuduk, makruh kita ni mengelak. Biasa ambil wuduk, lepas tu keluar daripada tandas, ambil kain tolak, kesak. Jadi amalan kesak muka, kesak tangan semuanya. Kalau kita mandi, biar kita mandi siap-siap dulu. Kita kesak-kesak muka, kita semua badan-badan tu, baru ambil wuduk. Masa keluar dalam keadaan anggota muka ni basah. Dia boleh jadi saksi. Air-air yang ada muka itu menjadi saksi yang kita ni beribadat. Itu yang biasa kita tak cara lah. Kita kesak-kesak semua sekali lah. Jadi yang terbaik yang macam kesan daripada wuduk tu sangat penting. Ramai orang kita tengok muka dia gelap, muka dia tak cantik, tak lawa pun, tapi muka dia ada nur, ada cahaya, tengok berseri-seri. Antara yang dibuat adalah dia sentiasa dalam keadaan berwuduk. Sebab macam sebelum ni kita kata orang yang sentiasa dalam keadaan berwuduk ni mereka akan sentiasa dalam keadaan bersih daripada hadas kecil. Kalau tak berwuduk macam tu lah. Dan hadis lain sebut man tawadda'a fa ahsanal wudu' kharaja khatayahu min jasadihi. Okey. Dalam sebelum sembahyang, ambil sembahyang tu selalu ni keluarlah. Siapa-siapa yang berwuduk dia elokkan wuduk, keluar ke dosa-dosa dia daripada tubuh dia. Maksud dosa-dosa ni dosa-dosa kecil. Wuduk ni boleh menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil. Setiap hari kita buat dosa-dosa kecil ni banyak. Jadi dengan cara berwuduk akan hilang dosa-dosa kecil tu. Dalam satu hadis lagi tak sebut sini,
Man tawaddu'. Siapa-siapa yang berwuduk, kemudian dia elokkan wuduk, selepas daripada itu dia baca doa. Dia baca wuduk, doa, doa pula. Futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Dibukakan bagi dia pintu syurga yang 8. Lepas tu dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia nak. Besar sangat ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang berwuduk, perelokkan wuduk, baca doa. Jadi doa selepas wuduk tu sangat-sangat digalakkan. Apa dia? Doa selepas wuduk. Kalau ingatlah dalam buku yang saya bagi awal. Ada siapa yang baca buku tu, perihal solat tu ada bab yang khusus. Dia tengok tentang doa-doa tu ada maksud-maksud yang tertentu. Sebab apa masa doa, masa muka baca doa lain, masa tangan baca doa lain, masa kepala doa lain. Ada doa-doa yang tersendiri. Ada fadilat-fadilat yang kita boleh ambil supaya wuduk kita tu adalah wuduk yang bukan sekadar dengan zahir, tapi dalaman kita pun kita bersih sekali. Bersih hati, bersih muka, bersih pandangan melalui wuduk. Menyebabkan orang-orang dulu tanya nak berwuduk, ketul-ketul tangan. Ada yang sampai pensang. Sebab dia menghayati maksud di sebalik wuduk. Boleh baca buku saya perihal solat tu kalau nak tahu lebih lanjut. Okey, fardu wuduk. Ni biasalah niat basuh muka, dua tapak tangan, sapu sebahagian kepala. Fardu sapu sebahagian kepala, wajib sapu sunat sapu keseluruhan kepala. Ada setengah mazhab lain dia sapu keseluruhan kepala. Tapi kita keseluruhan kepala tu adalah sunat saja. Cuma sangat-sangat rugi. Maksudnya hari akhirat yang bahagian-bahagian lebih tu yang akan dinampak. Kalau Nabi SAW nak tengok umat dia, tengok ni tengok ada hak dai sikit ni bercahaya, hak lain tak percaya. Susah dah. Ni mazhab Syafi'i ni, ni orang Melayu ni, orang lain mazhab Syafi'i juga, orang Arab, tapi orang Arab biasa kepala dia akan basuh keseluruhan. Cara dia 1, jangan angkat, 2, 3. Maksudnya tu kira 3 dah. Ambil air sekali, lepas tu letak atas kepala gini, jangan angkat, lepas tu pergi belakang balik, 2, 3. Cukup. Basuh keseluruhan kepala. Tu yang terbaik lah. Okey, sunat ketika wuduk, menghadap kiblat, baca bismillah, basuh kedua tangan hingga pergelangan tangan, berkumur, istinsyak. Yang terbaik, kumur dan istinsyak ni kita gabung. Ada amalan-amalan, kalau kita perbanyakkan amalan tu, dia akan dapat pahala lebih besar. Ada amalan-amalan yang kita tak banyakkan amalan tu, pahala dia lebih besar daripada kita banyakkan amalan. Contohnya, amalan berkumur dan juga istinsyak. Dalam kaedah fiqh disebut man kasura fi'luhu kasura fadluhu. Bukan gitu lah. Apa-apa yang banyak perbuatannya, banyak ganjarannya. Tapi dalam bab yang berkumur-kumur dengan masuk air dalam hidup, dia beza. Benda yang sikit kita buat, pahala lebih besar. Contohnya, kita ambil air, kita berkumur. Tembur dalam mulut. Air yang lebih yang ada di tangan kita tu, kita angkat atas hidung. Faham tak? Ambil macam air pahit kan? Berkumur, air sikit. Naik atas hidung, gitu je. 1, 2, 3 sekaligus. Gabung antara berkumur dengan masuk air dalam hidung. Pahala dia lebih besar daripada kita ambil 1, 2, 3. Masuk air hidung, 1, 2, 3. Kata susah lah nak masuk air dalam hidung tu, agak masuk macam lemah pula masuk dalam hidung sebelah. Jadi ada cara dia sebenarnya. Cara dia kita ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu, masuk air dalam hidung. Memang air itu tak akan masuk dalam tu lah. Sebab kita dah ada nafas kita yang kita ambil tadi lah. Tu kaedah-kaedah basic lah. Mungkin awak semua dah tahu dah. Jadi antara amalan-amalan lain yang kita kata sikit amalan lebih besar daripada yang banyak. Contohnya sembahyang duha. Sembahyang duha yang paling sikit adalah 2, yang paling banyak adalah 12. Yang digalakkan yang sunnah yang Nabi paling anjur ada 8. Sembahyang 8 pahala dia lebih besar daripada sembahyang 12. Sebab Nabi lebih banyak amal 8 daripada 12. Ataupun sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat. Ataupun sembahyang duha 3 rakaat. Ni sembahyang duha. Sembahyang witir 3 rakaat. Lagi besar pahala dia daripada sembahyang
20 rakaat tarawih. Itu contohnya. Ada amalan yang sikit pahala dia lebih besar. Okey, khususnya sapu keseluruhan kepala, menyapu telinga, menyela-nyela jari dahulu anggota kanan, menakalikan basuhan, meniga kalikan basuhan dan sapuan. Okey, 3 kali ni yang terbaik 1, 2, 3 ke 1, 2, 3. Yang terbaik adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tangan kita ni pula ambil dari atas sampai ke siku ke daripada siku sampai ke bawah. Di Quran kata fausilu aidiakum ilal marafiq. Basuhlah tangan sampailah ke siku. Maksudnya ambil air tangan bagi ke siku. Itu yang terbaik daripada ambil siku tu. Ada setengah orang ambil air kat siku tu turun tangan. Jadi nak ni bagi rasa ni lah. Sebab dalam hadis sebut basuhlah daripada ujung tangan sampailah ke siku. Yang sesungguhnya berturut-turut. Sunat berturut-turut ni maksudnya lepas basuh tangan terus basuh kepala. Boleh tak kita saja-saja mula ambil air kat rumah sampai telinga je, kaki dah basuh. Sampai kat masjid kita basuh kaki. Lepas tu masuk sembahyang. Boleh tak? Boleh, tapi tak sunat. Kalau ambil wuduk tu pagi subuh, ambil wuduk pukul 7. Lepas 7 dah nak sembahyang zuhur kaki. Jadi sembahyang zuhur kaki barulah kita pergi basuh kaki lah. Boleh tak? Boleh. Tapi yang sunatnya adalah habis dulu berturut-turut. Kalau tak berturut tu dibolehkan. Menyelati janggut yang tebal. Dalam Arab disebut masul lihyah al-kasah. Kalau janggut kita ni nipis, kadar nipis dengan panjang tebal, nak tengok macam mana? Tengok dengan kadar kita bercakap-cakap dengan seseorang. Level kalau bukan masa PKP lah, PKP jauh lah. Kita nak sembang orang, kita cakap dengan dia hidung temu hidung. Tak. Maksudnya jarak mungkin dalam semeter ke, ada jarak gini lah, ada jarak kita cakap dia. Kita jarak cakap dengan dia tu, kita tengok janggut dia, kita nampak tak dalam ni dagu dia. Kalau dalam keadaan kebiasaan kita cakap dengan seseorang, kita tengok dia, tengok janggut dia, kita tak nampak dagu dia, maksud dia janggut dia tu kira lebat. Kalau tak lebat, maksudnya kita nampak. Jadi kalau lebat, basuh muka, tak payah air masuk dalam. Cukup kita basuh bahagian muka, lepas tu ambil air, tu kita selakkan janggut kita gitu. Walaupun kita kata, masuk dalam, tak payah masuk dalam. Jadi penting lah kita tahu janggut kita ni level lebat ke level biasa-biasa je. Janggut orang Melayu biasa je, jangan yang lebat sangat lah. Okay, doa selepas berwuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Doa ni lah kita kata siapa yang berwuduk pun elokkan wuduk, baca doa, lepas tu akan dibukakan bagi dia pintu-pintu syurga yang 8. Apa dia pintu-pintu syurga yang 8? Pintu royan untuk orang dahaga, orang yang nahan dahaga puasa, pintu orang yang menahan kemarahan, wal kaziminal ghaiza, pintu untuk orang yang berpuasa, untuk orang yang solat, untuk orang yang sembahyang malam. Banyak, ada 9 pintu keseluruhan. Jadi perkara sekejap. Just sekejap. Okey. Seterusnya perkara yang makruh ketika berwuduk meninggalkan sunat. Jadi perkara makruh ni dia ada 2. Ingatlah kalau kata makruh ni macam mana? Makruh ni satu dia kita buat benda yang tak disukai, satu lagi kita tinggalkan perkara-perkara yang sunat. Sama ada disukai juga, tapi satu mudah kita kata perkara sunat kita dah buat confirm jadi makruh. Satu lagi perkara yang memang betul-betul lah Nabi larang, Nabi tak. Okey. Satu tinggalkan sunat-sunat jadi makruh, yang kemudian basuh anggota wuduk lebih daripada 3 kali atau kurang. Syariat kita disuruh 3. Kalau lebih daripada 3 kali sebab kita tak yakin yang 3 kali kita tu habis bersih ke tak, tu kenalah. Tapi kalau dah yakin dah saja nak main air 3 kali nak sejuk sikit tak boleh. Kalau kurang pun tak boleh juga.
Makruh mendahulukan anggota kiri, bercakap-cakap, menggunakan air secara berlebihan, meminta orang tuang air tanpa uzur. Tuang air maksudnya saya saja nak suruh nampak kita ni hebat, nak suruh orang tuang air semuanya. Ada dalam kisah Islam Khalifah Harun Al-Rashid. Khalifah Harun Al-Rashid ni yang terkenal lah, kata hebat lah. Dia hantar anak dia untuk belajar mengaji dengan seorang ulama. Dia kata, sebelum dia hantar, dia kata, kamu ajarkan anak aku ni adab. Sebelum ajarkan dia ilmu. Cara nak belajar ni, kita belajar adab dulu sebenarnya. Barulah kita belajar ilmu ni, kalau tak berkat ilmu kita. Satu ketika tu, dia kata, dia intai, dia tengok Tok Guru tu ajar anak dia. Dia tengok Tok Guru tu tengah ajar anak dia ni basuh kaki. Masa basuh kaki tu, Tok Guru dia suruh anak sultan ni curuh air, jiruh kaki dia. Lepas tu dia pemarah. Dia kata, sebab apa kamu suruh anak aku jiruh air kaki kamu ni? Dia kata, Tok Guru dia kata, ni lah adab. Aku nak asuh dia ni jadi orang yang beradab, kata, biar dia hormat guru semua, dia buat gini. Jadi, Harun Al-Rashid kata, bukan, tu cara yang silap. Sepatutnya kamu suruh tangan kanan dia jiruh air pada kaki kamu, tangan kiri dia gonyoh kaki kamu. Hak tu lah sebenarnya hak patutnya nak suruh nak ajar adab. Tu adab lah dari sudut hukum fiqh. Kita kata nak suruh orang tuang air pada ni tanpa ada sebab ni, tu tak dibenarkan. Jadi ada macam sifat-sifat sombong sikit situ lah. Jadi kita kena buat sendiri. Jadi orang-orang yang sufi, orang hakikat ni biasanya dia sangat jaga. Contoh kalau air pahit pun, ada tengoklah kalau Tok Guru ambil air semayang, air pahit, tangan kiri dia akan pegang pili pahit. Tangan kanan dia buka, tangan kiri dia buka, dia ambil tangan kanan, dia basuh muka semua ni. Masa dia basuh muka tu, tangan kiri dia tutup balik. Lepas tu basuh tangan, dia air tu jangan bagi lebih tu. Buka sikit, jadi itu cara-cara yang kita ni kalau boleh tambah gunakan air secara berlebihan. Nak kalau air itu air di masjid surau ke yang bukan milik kita. Kita ada masa 5 minit lagi sebelum habis Webex ni kan. Saya ambil 40 minit. Jadi kita ada sikit lagi. Jadi kita habiskan sikit. Okay. Kalau dia mati, kita mati kita lah. Syarat sah wuduk. Ni semua dah tahu dah. Islam, mumayyiz, haid nifas, suci pada haid nifas. Jangan ada atas yang boleh mengubah sifat air. Ni biasa. Tahu segala fardu. Jangan itikad yang fardu itu sunat. Yang air yang suci dan menyucikannya. Jangan itikad yang fardu itu sunat. Ni kita kena ingat lah. Telinga tu fardu ke sunat. Kita itikad telinga tu fardu. Kita salah. Itu tak apa. Jangan kita cakap basuh kepala itu sunat. Jadi itu tak sah. Kita buat lah kita ingat, oh ni ada sunat tak boleh. Tapi kita ingat yang sunat fardu, itu dimaafkan lagi. Tak ada apa. Okey. Bagi golongan yang sentiasa berhadas, ini sil bau. Maksudnya dia kencing dia tak berhenti semua ni. Dibenarkan. Maksudnya masuk waktu, dia berwuduk, lepas tu terus semayang. Untuk satu semayang fardu saja. Kalau nak semayang zuhur atau semayang asar tak dibenarkan. Maksudnya dia kena itulah, kena balut semua ni ujung kemaluan ni supaya air tak keluar. Lepas tu ambil air semayang, lepas tu semayang terus untuk satu semayang saja. Itu untuk orang yang kencing yang dalam sentiasa dalam keadaan berhadas. Sama juga orang yang tak tapak tahan ketuk. Dia kena semayang semayang terus. Ada jenis orang penyakit gitu tak? Perkara-perkara yang membatalkan wuduk, keluar satu kubur-kubur, hilang akal, sentuhan kulit lelaki perempuan bukan mahram, sentuh kubur manusia ataupun bulatan dubur dengan puluh jari. Maksudnya keluar dia itu sentuh bahagian kemaluan orang lain dengan tapak tangan. Maksudnya kalau kemaluan orang lain, kita tak sentuh dengan tapak tangan, sentuh dengan kaki ke, sentuh dengan siku ke apa ke, batal tak semayang. Tak batal semayang. Dah ada ke orang nak buat gitu ke? Anak-anak lah. Anak-anak lepas mandi ke, dia tak pakai baju pun dia terus suruh kita dukung. Maksudnya bersentuhan dengan perut kita ke semua ni, kena bahu ke, tu tak membatalkan wuduk kita. Perkara yang diharamkan atau orang yang tiada wuduk, solat, tawaf,
menyentuh mushaf, menanggung mushaf, berkhutbah Jumaat. Okey, untuk yang ini, yang khuf ni semua ni, okey, kita boleh sembang, kita boleh bincang dalam grup dalam grup kita lah, dalam Telegram itu sahaja. Ada apa masalah yang tak faham ke, minta maaf banyak-banyaklah. Setakat ni mampu. Kita sambung dengan dalam Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. 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 Sama. Amin.